Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin bincangkan sebuah tajuk iaitu pengasasan hubungan diplomatik dianggap gemilang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saya Nur Hakimi bin Rosli. Yang kedua, Muhammad Iqbal bin Rosli. Dan yang ketiga, Muhammad Syami Idham bin Suhaimi. Dari segi pengenalan, hubungan diplomatik merupakan hubungan yang terjalin di antara dua atau lebih pada kerajaan. Matlamat dalam setiap hubungan ini terjalin ialah untuk memantapkan pemerintahan dan pentadbiran serta pembangunan kepada sesebuah kerajaan, terutama kepada kerajaan yang baharu membentuk dan kerajaan yang sering berlaku peperangan mengakibatkan berlakunya pencerobohan dan diganggu pihak musuh. Dalam karya Hang Tuah berpendapat bahawa kebijaksanaan, kepahlawanan peribadi dan akhlak yang dimiliki oleh Hang Tuah telah menempatkan dirinya sebagai manusia Melayu yang bertaraf dunia dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Tambahnya lagi, kumpulan Hang Tuah bukan setakat hebat di medan perang tetapi menyelah sebagai seorang yang bijak dan fasih dalam berkomunikasi semasa membuat hubungan diplomatik. Bukan itu sahaja, Tun Perak juga merupakan seorang pengendali diplomatik yang hebat dan amat berwibawa dalam kerajaan Melayu Melaka dengan memegang gelaran sebagai pengurus pentadbiran negeri Melaka. Perusahaan beliau dalam memperteguhkan dan memantapkan negeri Melaka dengan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Hubungan ini amat penting kerana ia menyebabkan pembukaan pusat perdagangan yang terbesar dan terpenting di rantau Asia Tenggara. Dalam prinsip kerajaan Melayu, kemuliaan dan ketinggian martabat sesebuah negara banyak bergantung kepada komitmen dan kejayaan mengatur tugas diplomatik. Seteru itu, cita-cita dan harapan berbentuk kerajaan yang berpengaruh banyak bergantung kepada Hang Tuah dan Tun Perak. Dalam pada itu, penulisan ini akan membincangkan tentang pengasasan hubungan diplomatik dianggap gemilang sejak kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dari segi pengasasan hubungan diplomatik Melaka, terdapat beberapa faktor yang membentuk hubungan diplomatik Melaka, iaitu faktor politik dan pemerintahan. Sesebuah wilayah atau negara terbentuk apabila pemimpin wilayah mula meluaskan dan meningkatkan kuasa dengan menguasai dan menjajah kawasan yang lebih luas dan tidak hanya terhad kepada jiran berhampiran. Apabila ada pemimpin yang kuat ini, dia sudah tentu akan mewujudkan struktur pengurusan yang lebih tersusun. Individu yang dimaksudkan ialah Sultan yang merupakan pemimpin utama wilayah khususnya di Melaka. Kehebatan pimpinan yang menyelia kerajaan dan sistem pentadbiran Melaka juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kemunculan pusat perdagangan Melaka. Di Melaka, sistem kerajaan dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan, di mana lapisan sistem itu diketuai oleh Sultan dan diketuai oleh pembesar. Selepas itu, lipatan ke-8, lipatan ke-16 dan lipatan 32 mengikut rapat. Namun dalam sistem ini, hanya Sultan dan 4 besar yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pentadbiran Melaka. Umum mengetahui bahawa Sultan atau Raja memainkan peranan penting dalam sistem pentadbiran, perundangan, politik, ekonomi dan ketenteraan. Sebagai ketua negara, Sultan mengetuai pentadbiran pusat dan wilayah dibantu oleh 4 ketua negara. Dari segi perundangan, Sultan adalah ketua badan kehakiman dan berhak mempertahankan kedaulatan baginda melalui Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pada masa yang sama, dari segi politik, beliau bertanggungjawab menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain bagi menjaminkan dan mengukuhkan kedaulatan. Hubungan diplomatik ini bukan sahaja menjaminkan keutuhan dan keselamatan negara beraja, malah sebenarnya menggalakkan lagi aktiviti di Melaka ketika itu. Buktinya, Kesultanan Melaka telah pun memeterai perjanjian dengan beberapa negara seperti China, Russia, Siam, Eropah dan Timur Tengah bagi mengembangkan perniagaan mereka di samping mendapatkan perlindungan dari segi keselamatan. Maka kebijaksanaan Sultan Melaka pada ketika itu mendorong hubungan luar lebih maju dari segi ekonomi dan pembangunannya. Faktor yang membentuk hubungan diplomatik kerajaan Melaka juga adalah disebabkan faktor ekonomi. Secara umumnya, faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan wujud hubungan diplomatik di Melaka ketika itu.
Bahkan berdasarkan rujukan ilmiah yang digunakan, perdagangan dan hubungan antara kerajaan luar, misalnya China, India, dengan kerajaan di Nusantara telah berlaku sejak abad pertama lagi. Bukan itu sahaja, kedudukan Melaka yang begitu strategik telah menyebabkan Melaka ketika itu menerima permintaan daripada kerajaan luar untuk menjalinkan kerjasama ekonomi. Berdasarkan catatan ilmiah juga yang digunakan, kerajaan Ming yang berpusat di China begitu tertarik untuk menjalinkan hubungan ekonomi dengan Melaka. Kerajaan Ming ketika itu berpendapat kedudukan Melaka ini dapat memberikan kelebihan kepada aktiviti ekonomi, khususnya perdagangan. Hal ini akan menyebabkan kerajaan Ming bersedia untuk memberikan perlindungan kepada Melaka. Seterusnya, Melaka merupakan sebuah kawasan yang berpotensi untuk menjadikan kawasan persinggahan di mana kerajaan Ming berhasrat untuk menjadikan Melaka sebagai kawasan perhentian yang menghubungkan antara kawasan Asia Selatan dan Barat. Melaka dikenali sebagai kawasan perdagangan yang melibatkan barang-barangan mentah, misalnya rempah ratus, barang logam dan banyak lagi. Memandangkan Melaka mempunyai barangan mentah yang banyak, ia menyebabkan berlakunya aktiviti pertukaran barang dagangan antara Melaka dan beberapa kerajaan luar. Aktiviti pertukaran barangan ini juga turut berlaku di antara Barat dan India dengan Melaka. Antara barang yang dibawa oleh Barat dan India adalah berjirin, kacang dan kemenyan. Barangan yang dibawa oleh Barat dan India ini kemudiannya ditukar dengan barangan daripada Melaka, antaranya adalah cengkeh, buah pala, kayu cendana, mutiara, tembikar dan kasturi. Kewujudan permintaan barang dagangan ini oleh kedua belah pihak iaitu Barat, India dan Melaka menyebabkan wujud aktiviti pertukaran barangan ekonomi. Melaka dan Sri Lanka juga telah menjalinkan hubungan ekonomi. Pada ketika itu, Melaka memerlukan beberapa barang yang penting, antaranya adalah gajah, kulit kayu manis dan batu permata. Selain daripada perdagangan, keuntungan ekonomi Melaka juga turut didorong oleh pendapatan berasaskan cukai. Cukai merupakan salah satu pendapatan utama kerajaan Melaka di mana ia dikenakan kepada para pedagang yang menjalinkan hubungan perniagaan di sekitar Melaka. Bukan itu sahaja, cukai juga merupakan salah satu aspek yang penting kerana ia dikenakan berdasarkan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan Melaka kepada para pedagang. Kerajaan Melaka telah mengenakan cukai yang dianggap mampu bayar oleh pedagang-pedagang dan ia tidak membebankan para pedagang. Bukan itu sahaja, bagi memastikan pendapatan kerajaan terus berjalan, kerajaan Melaka telah menetapkan jumlah yang perlu dibayar oleh para pedagang. Misalnya, pedagang-pedagang yang datangnya daripada India, Ceylon, Pegu dan India Arab dikenakan cukai sebanyak 6%, manakala pedagang-pedagang tempatan dikenakan cukai sebanyak 3%. Dalam pada itu, jelaslah bahawa perkembangan ekonomi adalah salah satu kunci utama kepada pembentukan hubungan Melaka dengan negara luar. Keselamatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya hubungan diplomatik antara Melaka dengan kerajaan antarabangsa. Melaka ketika itu merupakan sebuah kerajaan yang gemilang, namun begitu, kegemilangan Melaka ini menyebabkan beberapa anasir-anasir daripada luar cuba untuk menggugat keselamatan dan kestabilan Melaka. Bagi menjamin keselamatan Melaka, Sultan Muzaffar Shah telah mengamalkan dasar berbaik baik dengan kerajaan Siam dan berminat untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam. Bagi merealisasikan hubungan diplomatik ini, Sultan Muzaffar Shah telah menghantar wakil utusan iaitu Tun Telanan untuk menghantar surat sembah salam kepada Siam. Daripada dasar yang dipelaksanakan ini, Sultan Muzaffar Shah Melaka telah berjaya menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan Siam. Bukan itu sahaja, selain daripada tujuan keselamatan hubungan diplomatik ini melibatkan perkongsian kepakaran dan strategi peperangan oleh Melaka dengan Siam. Keselamatan adalah salah satu aspek yang penting khususnya dalam melindungi kawasan. Penduduk dan pedagang-pedagang ketika akhir abad ke-14 dan ke-15, Melaka merupakan sebuah kawasan yang menerima ancaman daripada Lanon. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan aktiviti perdagangan mula terjejas akibat rampasan dan rompakan yang dilakukan oleh Lanon ini. Sekitar abad ke-15, aktiviti membantras Lanon
Ini melibatkan kerjasama daripada kerajaan China iaitu kerajaan Ming. Aktiviti pelanunan yang berlaku di Selat Melaka Melaka menyebabkan pusat perdagangan negara China terganggu. Beberapa langkah khusus telah diambil oleh kerajaan Ming dalam membantu membantras ancaman lanun di Selat Melaka. Antaranya adalah kerajaan Ming telah menghantar beberapa angkatan laut ke Selat Melaka bagi membantras ancaman laut. Hujah ini juga diberi memperlihatkan beberapa faktor keselamatan memainkan peranan penting dalam mewujudkan kerjasama di antara dua buah kerajaan. Bukan itu sahaja, hubungan diplomatik ini juga membolehkan Melaka menerima bantuan daripada pelbagai pihak sekiranya Melaka diserang atau menerima ancaman yang mampu menggugat keamanan dan kestabilan Melaka. Faktor kepada pembentukan dan perkembangan dasar luar Melaka adalah disebabkan tarikan agama dalam soal dasar luar. Hal ini dikatakan demikian kerana Melaka sangat berminat tentang Islam dan sangat menghormatinya. Seorang Sultan Melaka yang tidak terkenal tentang kebaikan budi pekertinya sedia untuk merendah dirinya, menghiraukan kebesarannya agar baginda dapat mempelajari agama Islam. Sultan Muzaffar Shah dikatakan telah berjaya mempengaruhi raja-raja Pahang, Kampar dan Inderagiri untuk memeluk agama Islam. Kegiatan dakwah baginda ini telah mendapat pengiktirafan dari raja Islam yang lain. Peres juga mengemukakan pandangannya tersebut iaitu they say that king was more devoted to the affair of the mosque than to anything else. Peres berpandangan bahawa Sultan Alauddin mengajar raja-raja Pahang, Kampar dan Inderagiri serta keluarga mereka tentang hal agama Islam. Sikap menghormati Islam ini dapat juga dilihat dari segi layanan yang diberikan kepada penerbitan mengenai silam ulama Islam dan ilmu yang berkaitan dengan Islam. Di zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, iaitu seorang ulama yang bernama Maulana Abu Bakar telah datang ke Melaka membawa kitab Darul Munzum. Apabila Maulana Abu Bakar sampai ke Melaka, seterusnya kitab Manzum ini telah dikirim ke Pasai untuk diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Nampaknya pada masa itu, pengetahuan tentang agama Islam agak lebih tinggi dari Pasai daripada di Melaka. Terdapat juga peristiwa apabila Sultan Mansur menitahkan seorang pegawainya pergi ke Pasai untuk bertanyakan beberapa masalah berkenaan agama Islam. Pengkajian Islam terus berkembang di Melaka kerana buku-buku yang berkenaan dengan sejarah Islam telah diterjemahkan. Misalnya buku Hikayat Muhammad Hanafiyah dan Hikayat Amir Hamzah. Sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkemuka dan besar, kebanyakannya pedagang-pedagang yang datang berniaga ke Melaka telah terdedah dan sesetengah daripada mereka berkenaan serta memeluk Islam. Pedagang-pedagang Islam dan ulama-ulama Islam dari Melaka juga pergi ke negeri-negeri di gugusan Kepulauan Melayu untuk berniaga dan menyebarkan agama Islam. Mengikut kajian Profesor Cesar Adib Majul juga mengatakan Islam akhirnya datang ke Filipina menerusi Melaka. Islam adalah salah satu faktor yang memainkan peranan dalam hubungan antarabangsa Melaka. Islam bukan sahaja telah merapatkan hubungan antara negara-negara Islam dari segi kegiatan yang berkaitan dengan agama itu sendiri, malahan Islam juga telah menjadi daya tarikan dalam bidang perdagangan. Pedagang Islam terutamanya berasa senang berniaga di Melaka. Oleh itu, jelaslah bahawa kedatangan Islam memberi impak yang besar kepada pembentukan dasar luar Melaka. Sementara itu, faktor semula jadi juga turut menyumbang kepada kemunculan Melaka dari segi hubungan luar mereka. Walaupun pada mulanya Melaka ini dikatakan bentuk muka bumi agak berlainan sehingga menyebabkan aktiviti pertanian tidak sesuai dijalankan di sana, namun pada sisi lain sebenarnya Melaka mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Akhirnya Melaka dapat muncul sebagai sebuah tempat yang dijadikan pelabuhan kerana kawasan yang sangat strategik bagi aktiviti laut dan seumpamanya. Kawasan ini dikatakan strategik kerana terletak di persimpangan jalan antara India dan China. Dengan kedudukan seperti ini, Melaka menjadi tempat angin monsun barat daya dan timur laut bertembung.
Pertemuan antara kedua-dua angin itu menyebabkan Melaka terlindung daripada angin kencang, angin monsun timur laut yang berlaku pada bulan November sehingga Mac, manakala angin monsun barat daya berlaku apabila pada bulan April hingga Oktober. Menurut Alan Villiers, pada bulan Mei itu, pedagang India yang akan sampai ke Melaka dahulu diikuti dengan pedagang Cina yang berlayar ke sana bermula bulan November. Maka pada masa ini, pedagang-pedagang luar memperoleh keistimewaan apabila ketika perubahan angin monsun berlaku. Sekiranya para pedagang sampai awal ke Selat Melaka dan menetap di sana dalam tempoh yang lama, maka mereka berpeluang untuk mengumpulkan pelbagai barang dagangan dari serata dunia dengan harga yang murah. Mereka akan memperoleh keuntungan yang berganda apabila pulang ke tempat asal dan menjual dengan harga yang mahal. Oleh itu, kemunculan pelabuhan Melaka ini bukan sahaja dilihat dari segi keuntungan kepada pemerintah dan penduduk Melaka, namun ia turut memberikan peluang kepada pedagang dari luar kawasan untuk meningkatkan pendapatan. Tambahan pula, Melaka sememangnya berpotensi untuk menjadi pelabuhan yang terkemuka kerana ia terletak pada tepi Selat Melaka yang membolehkan ia menjadi jalur perdagangan antarabangsa apabila kapal-kapal dagang dari serata dunia berlabuh di sana. Disebabkan Melaka pada waktu itu semakin pesat dan membangun dalam bidang ekonomi, ia bukan sahaja dijadikan sebagai pelabuhan, malah turut dijadikan tempat pertukaran barang dagangan. Maka dengan itu, Melaka muncul sebagai sebuah pelabuhan entrepot dikenali sebagai Emporium of the East oleh orang Eropah. Oleh itu, faktor geografi ini adalah asas kepada pembentukan dasar hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Rosli dan hari ini saya akan menerangkan mengenai hubungan Melaka dan kerajaan-kerajaan luar. Secara umumnya, terdapat beberapa kerajaan luar yang telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melaka. Antaranya adalah China, EU ataupun Jepun, India dan Belanda. Kesemua kerajaan ini menjalinkan hubungan khususnya di dalam aspek ekonomi, keselamatan dan perhubungan luar. Salah satu kerajaan yang menjalinkan hubungan dengan Melaka adalah China. Umum mengetahui bahawa China adalah sebuah kuasa yang kuat yang mempunyai dasar luar negeri yang suka berbaik-baik dengan negara asing. Pada tahun 1403, China telah menghantar satu rombongan yang diketuai oleh laksamana yang beragama Islam iaitu Yin Qing. Hubungan China dan Melaka ini melibatkan pemerintah Melaka iaitu para mesyuara. Para mesyuara ini bersetuju menerima tawaran persahabatan khususnya dalam aspek keselamatan, iaitu hubungan Melaka dan China ini akan mampu memberikan perlindungan kepada Melaka khususnya daripada serangan Siam. Seterusnya, kerajaan China telah memberikan pengiktirafan kepada kerajaan Melaka. Hal ini terbukti apabila Maharaja Yongle telah menganugerahkan sekaki payung berwarna kuning, kain sutera dan sebuah cokmor sebagai tanda pengiktirafan. Bukan itu saja, kerajaan China begitu berminat untuk membantu proses perkembangan Melaka. Bukan itu saja, mereka beranggapan bahawa Melaka ini bakal menjadi sebuah pusat perdagangan yang terpenting di rantau ini. Bukan itu saja, segala bantuan yang diberikan kepada Melaka adalah untuk memastikan ekonomi di Melaka terus berkembang dan hubungan luar antara Melaka dan China ini memberikan tumpuan kepada aspek perkembangan ekonomi. Untuk mengukuhkan lagi hubungan antara Melaka dan China, Melaka telah mengutuskan satu rombongan untuk melawat ke China. Rombongan ini diketuai oleh pemerintah Melaka iaitu para mesyuara. Baginda yang tiba di China disambut meriah oleh Maharaja Yongle serta diberikan layanan yang sewajarnya semasa baginda berada di sana. Ketika tahun 1414, satu lagi rombongan dari Melaka telah melawat negara China. Namun, rombongan ini diketuai oleh mahkota Iskandar Shah iaitu
pengganti kepada para mesyuarat. Terdapat beberapa intipati ataupun isu yang dibincangkan ketika rombongan Melaka ke China. Antaranya adalah usaha kedua-dua buah kerajaan dalam meluaskan perdagangan dan mengeratkan persahabatan antara kedua-dua buah kerajaan. Bukan itu saja, bagi memperlihatkan perhargaan kerajaan Melaka kepada China, kerajaan Melaka telah memberikan barangan-barangan berharga seperti emas, perak dan kain sutera. Bukan itu saja, Maharaja Yonglong memberikan jaminan bahawa mereka akan terus kekal menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melaka. Bukan itu saja, mereka turut membincangkan mengenai isu Melaka dan Siam, di mana kerajaan China akan memberikan jaminan keselamatan sekiranya Melaka diancam oleh Siam. Selain daripada kerajaan China, Melaka turut menjalinkan hubungan dengan kerajaan Ryukyu ataupun kerajaan Jepun. Sekitar abad ke-14 dan 15, Melaka merupakan sebuah kerajaan maritim yang agak terkenal di mana banyak kerajaan-kerajaan, misalnya kerajaan Ming, India, Arab, Ryukyu dan Parsi mengenali Melaka. Memandangkan Melaka merupakan kerajaan maritim yang terhebat ketika itu, ianya telah menarik minat kerajaan Ryukyu untuk menjalinkan hubungan diplomatik, khususnya dalam perkembangan ekonomi. Sebelum kita mendalami hubungan Melaka dengan kerajaan Ryukyu secara lebih mendalam, mari kita kenali latar belakang kerajaan Ryukyu. Kerajaan Ryukyu merupakan sebuah kerajaan yang bertapak di sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Ryukyu. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bebas di mana ia tidak terikat dengan mana-mana kuasa. Selepas berlakunya revolusi pemerintahan kerajaan Ryukyu, kerajaan ini disatukan di bawah kepimpinan kerajaan Jepun ketika abad ke-19. Kerajaan Ryukyu ini merupakan sebuah kerajaan yang terpenting ketika itu di mana mereka terlibat dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan barangan seperti belerang, sutera dan emas di sekitar Asia Tenggara. Okey, hubungan Melaka dan Ryukyu ini telah mengalami beberapa fasa. Fasa pertama diterajui oleh Sultan Mansur Shah dan Raja Shotoku. Fasa kedua pula diterajui oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dan Raja Xiong'an. Dan fasa yang terakhir diterajui oleh Sultan Mahmud Shah dan Raja Shaoxing. Terdapat beberapa intipati di dalam hubungan Melaka-Ryukyu ini. Antaranya adalah Raja Ryukyu memohon kebenaran untuk memperdagangkan barangan mereka di Melaka. Oleh itu, mereka telah menghantar utusan ke Melaka untuk meminta kebenaran untuk melaksanakan aktiviti perdagangan di sekitar Melaka. Ryukyu juga memerlukan satu kawasan yang membolehkan mereka memperoleh barangan mentah. Oleh itu, mereka beranggapan bahawa Melaka adalah kawasan yang sesuai untuk memperoleh barangan-barangan mentah. Selain daripada kerajaan China dan Ryukyu, Melaka tidak terlepas untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan India. Berdasarkan catatan daripada Tommy Piras, Melaka telah menjalinkan hubungan dengan beberapa kerajaan India di sekitar Asia Selatan yang merangkumi Sri Lanka, Gujarat, Benggala, Coromandel dan Malabar. Hubungan antara Melaka dan India memberikan fokus kepada aktiviti ekonomi. Di India, terdapat beberapa pelabuhan utama iaitu pelabuhan Coromandel, Benggala, Sri Lanka dan Pegu. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang berlaku antara kerajaan Melaka dan India. Bukan itu saja, pelabuhan ini bertindak sebagai kawasan pertukaran barangan dagangan yang dibawa oleh pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang yang datang ke Melaka akan memborong barangan yang terdapat di pelabuhan-pelabuhan sekitar Melaka. Bukan itu saja, pedagang-pedagang keling dikatakan telah mengunjungi beberapa pelabuhan di Melaka. Antara barangan yang dibawa oleh mereka adalah garu putih, tawas, sutera putih, mutiara, nadi hitam, buah pala dan cengkeh. Bukan itu saja, Melaka menerima kedatangan kapal-kapal pedagang yang datang daripada Goa. Akhir sekali,
hubungan antara Melaka dan India ini memberikan kesan khususnya terhadap pembangunan ekonomi. Bukan itu saja, pendapatan kerajaan dapat disalurkan melalui kutipan-kutipan cukai dan ia sekaligus memberikan pendekatan kepada ekonomi Melaka. Melaka juga turut melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam. Bendahara Tun Perak adalah orang yang bertanggungjawab menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam. Hubungan Melaka dengan Siam adalah dingin semenjak Melaka ditubuhkan oleh para mesuara. Siam merupakan sebuah kuasa yang besar dan kuat di rantau Asia Tenggara jika dibandingkan dengan Melaka pada awal penubuhannya. Malah Siam juga merupakan musuh yang sentiasa mengancam negeri Melaka. Siam telah menyerang Melaka sebanyak 2 kali tetapi telah berjaya dikalahkan oleh Melaka. Tun Perak juga orang yang bertanggungjawab ke atas kemenangan tersebut sebagai pemimpin Angkatan Tentera Melaka. Tun Perak telah merancang strategi peperangan dengan begitu bijak sekali sehingga Melaka telah mencapai kegemilangan yang berjaya. Justru itu, Tun Perak telah mengarang surat utusan ke Siam kerana Tun Sri Lanang melaporkan bahawa beliau adalah seorang yang pintar bermain kata-kata dalam mengarah warkah untuk utusan diplomatik luar Melaka. Bagi menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam, Tun Perak telah menghantar Tun Telanai dan Menteri Jana Putra ke Siam. Setiap perutusan yang dihantar itu mestilah dipersetujui oleh Sultan terlebih dahulu. Ini adalah langkah bijak yang telah berjaya menjalinkan hubungan pendamaian dan menamatkan pemusuhan tradisi di antara kedua-dua negara ini. Jelas di sini, Tun Perak sebagai bendahara memastikan setiap surat keputusan mestilah dikarang dengan baik. Jelaslah bahawa peranan Tun Perak dalam memperkembangkan lagi hubungan diplomatik Melaka dan Siam telah berjaya dan memantapkan lagi kedudukan Empayar Melaka di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan Melaka dalam menjalankan hubungan diplomatik. Yang pertama, kesan terhadap politik. Kesan yang pertama ialah mencipta komuniti keselamatan, keamanan dan kerjasama. Apabila dua negara menjalankan hubungan diplomatik, mereka akan sering menjaga antara satu sama lain bagi mengekalkan hubungan diplomatik itu terus terjalin antara satu sama lain. Sebagai contoh, di sini kita dapat lihat Sultan Mahmud daripada Kerajaan Melaka telah membantu Kerajaan Pahang yang diperintah oleh Sultan Mansur Shah yang menyelesaikan percubaan Legor ke atas Pahang. Di sini dalam pertempuran ini Raja Legor telah berundur dan kalah dalam peperangan. Dan seterusnya kita dapat lihat apabila dua negara bergabung bagi menangkis penceroboh, ia akan membentuk satu komuniti yang lebih selamat. Dan kita dapat lihat apabila dua negara ini bergabung, ia akan memudahkan bagi menangkis segala penceroboh daripada luar. Seterusnya ialah memperoleh bekalan barang pertahanan kerajaan. Ini kerana apabila mereka menjalankan hubungan diplomatik, ia akan memudahkan dalam sebuah negara memperoleh barang pertahanan. Sebagai contoh, pada ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, orang Melayu hanya menggunakan keris, lembing dan tombak saja. Tapi apabila menjalankan hubungan diplomatik, sebagai contoh di sini, Kerajaan Rom bersetuju untuk menerima hubungan diplomatik dengan Melaka dan juga bersedia memberikan bekalan meriam kepada kerajaan tersebut. Seterusnya, kesan daripada aspek sosial budaya. Komuniti peranakan istana wujud dalam sebuah masyarakat. Kesan daripada perkahwinan campur antara dua bangsa daripada kerajaan berlainan. Di sini kita dapat lihat pada Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Mansur Shah telah berkahwin dengan Puteri Hang Liu daripada China
dan telah membentuk komuniti Melayu Cina. Seterusnya, kesan daripada aspek ekonomi. Peningkatan kemasukan para pedagang luar. Kedatangan para pedagang luar dan pedagang daripada kerajaan diplomatik dan ke kerajaan Melaka terbukti bahawa hubungan diplomatik yang dirancang telah memberikan kesan positif kepada pembangunan ekonomi sebuah kerajaan. Apabila sebuah negara itu menjalankan hubungan diplomatik, mereka akan menggalakkan pedagang daripada luar untuk datang dan seterusnya akan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi sebuah kerajaan. Seterusnya, kesan daripada aspek agama. Kedudukan agama Islam di tanah Melayu bertambah kukuh lagi apabila sebuah kerajaan yang bukan beragama Islam membuka ruang atau kesediaan untuk menerima agama Islam. Ini dapat dilihat apabila Syiah Islam amat berkembang luas di Melaka dan menyebabkan agama Islam mudah tersebar. Seterusnya dapat mempengaruhi sebuah negara yang menjalankan hubungan diplomatik dengan Melaka untuk menerima Islam dengan lebih mudah. Kesimpulan daripada hubungan diplomatik yang dijalankan oleh Melaka ialah hubungan diplomatik yang diwarisi oleh kerajaan-kerajaan Melayu mempunyai kemampuan yang berbeza dan rasa bertanggungjawab antara kerajaan yang menjalin hubungan diplomatik telah mewujudkan suatu hubungan yang berharmoni dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain, khususnya daripada aspek teras seperti politik, sosial budaya, ekonomi dan agama. Seterusnya, kerjasama dalam aspek teras dalam masyarakat Melayu ini telah membantu memantapkan serta mengukuhkan pentadbiran dan pemerintahan di Malaysia. Kejayaan hubungan diplomatik Kesultanan Melayu Melaka ini telah membawa kerajaan Malaysia terus maju ke depan. Jelaslah bahawa hubungan diplomatik yang diamalkan di Malaysia ini berteraskan daripada Kesultanan Melayu Melaka.